Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi staf kepimpinan Masjid Qaryah Luput, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, serta tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan inayahnya dapat memberi kita peluang untuk hadir pada malam ini di Masjid Qaryah Luput untuk kita mempelajari ilmu fardu ain, iaitu ilmu fiqh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita masa lapang. Sebagai contohnya, malam ini ada perlawanan bola sepak yang antara Malaysia dengan Chinese Taipei, kan? Tapi tuan-tuan masih bersemangat untuk hadir pada malam ini, kan? Ada orang dia lagi pentingkan tu. Sebab tu masjid malam ni kurang sikit orang, terutama orang muda. Sebelum ni ada sikit orang muda, ni tak ada langsung sebab nak tengok bola, kan? Jadi walau macam mana sekalipun, itu semuanya atas keizinan Allah SWT yang memberikan kita kesihatan, kelapangan untuk hadir pada malam ini. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membincangkan bab tayammum. Bab tayammum ni kita dah settle lah. Bila kita dah habis bincang bab tayammum, maka dalam kitab ini telah selesai kita membincangkan berkenaan dengan bab bersuci. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari selama ini dapat kita praktikkan, dapat kita membuat cara yang betul mengikut mazhab Syafi'i. Itu penting kita belajar ni, dan mengelak daripada perkara-perkara yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i dan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak, kan? Kalau perkara yang batalkan wudu, langgar juga pergi sembahyang. Jadi dah tahu dah akibat dia apa. Sembahyang itu tidak sah. Kerana apa? Wudu itu tidak sah. Oleh demikian, tayammum ataupun perkara yang bersuci ni amat penting sekali. Jadi pada malam ini kita akan meneruskan bab yang baru, iaitu bab solat. Solat ni paling penting sekali lah dalam kehidupan kita. Bila mana kita bersembahyang, kita sebenarnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana seseorang manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berhak bersyukur. Kita kena bersyukur. Salah satu cara bersyukur ialah dengan bersolat. Jadi maksudnya solat tersebut adalah tiang agama. Bila mana kita bersembahyang, maka di akhirat kelak kita perkara yang pertama yang akan ditanya nanti ialah solat. Oleh itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Perkara yang pertama yang akan dihisab pada diri seseorang pada hari akhirat daripada sekalian amalnya ialah solat. Bila mana solat itu lompong, kadang solat, kadang tak solat, bahkan lebih teruk orang tu tak solat. Kan? Mungkin dekat masjid ni semua solat, alhamdulillah. Tapi mungkin ada ahli keluarga kita yang tak bersembahyang. Jadi kita terangkan kepada dia bahawa di akhirat kelak perkara yang pertama yang akan dihisab ialah solat. Maknanya solat ini adalah kunci untuk kita masuk ke dalam syurga. Bila perkara pertama ini kita tak lepas, maka petang lagi perkara yang kedua, ketiga dan keempat. Ada orang beranggapan bahawa tak apalah, dah tua-tua sok taubat dah. Masa muda ni enjoy dulu, kan, tujuk langit. Bila dah tua baru dah taubat. Jadi oleh macam itu, macam mana? Kan, perkara tersebut ialah berdosa kerana meninggalkan sembahyang. Dan apabila dia dah tua, andailah dia hidup sampai tua, kan, kalau dia tak meninggal dalam time muda, kan, dia sempat taubat time tua, dia perlu mengqada balik solat dia daripada dia akil balik yang dia tinggalkan sembahyang tersebut, sehinggalah dia insaf ataupun taubat. Kan? Jadi oleh sebab itu solat ini amat penting. Jadi fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika benar solatnya, maka jika baik solatnya, maka dia akan berjaya dan menang. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika solatnya kurang sempurna, maka dia akan rugi dan menyesal. Sembahyang tapi lompong, menyesal dah di akhirat kelak. Kan, bila mana kita tak nampak solat tersebut, ganjaran dia kita tak nampak sekarang, kat akhirat baru kita nampak. Time tu barulah kita menyesal. Kan, contohnya, kan, kita dapat pelajaran yang terbaik, degree ijazah sarjana muda. Kita belajar tak belajar macam tu kan, tapi kita taruh SPM je. Apa kita punya perasaan terhadap orang yang mempunyai degree? Kenapalah aku tak belajar rajin-rajin dulu? Contoh macam tu. Yang macam itulah juga kepada orang yang tidak bersembahyang. Dekat dunia ni dia tak buat amalan-amalan, maka di akhirat kelak dia akan menyesal dan rugi. Kan, sebagai contohnya, saya melihat kepada orang yang pendatang asing. Rumah saya ada defect sebelum ni. Ada tukang Indonesia datang ke rumah. Dia repair lah. Tanya kenapa datang Malaysia? Sebab Malaysia lagi asyuk. Kan, kat Malaysia lagi banyak duit berbanding nilai dia tu lagi tinggi daripada Indonesia. Sebab tu dia datang ke Malaysia. Jadi saya tengok dia ni kerja start pukul 6 pagi sampai pukul 6 petang. Tu waktu kerja dia lah. Dibayar sehari RM70. Kemudian dia cakap, boleh repair rumah ni tak? Boleh, tapi lepas kerja. Nampak tak? Bila mana sehari RM70, tambah lagi RM30, contohnya dia repair rumah saya sampai pukul 10 sampai pukul 11. Cakap kan dia tak penat ke? Tak penat bos. Sebab saya kumpul duit nak hantar ke Indonesia. Kan? Nak hantar duit ke Indonesia. Tak penat. Sebab apa? Nampak duit tu. Kita nampak duit tu. Bila kita rasa duit tu, Indonesia tu nampak duit tu, dia rasa seronok. Kan, sebab tu buat kerja tanpa fikir penat dan sebagainya. Maka dia dapat hantar duit ke Indonesia, hantar ke anak bini dia. Macam itulah kita di dunia sekarang ni. Sebab apa kita tak beria buat amal soleh? Tak beria nak solat. Salah satu sebabnya kita tak nampak pahala tu, ganjaran tu. Kan, andailah kata solat tu dapat duit lah contohnya kan, berebut orang datang ke masjid untuk bersolat. Bahkan pahala ataupun ganjaran itu lebih baik daripada duit. Tapi orang tak nampak. Orang kita ni dia nak kena nampak dulu baru dia bersemangat. Kan, itu orang salah satu tanda orang yang nampak dunia tetapi tak nampak akhirat. Kata Nabi SAW, bila kurang sempurna solat dia, maka dia akan rugi. Itu mukadimah dia lah berkenaan dengan solat. Jadi pengertian solat ni apa? Perkataan solat dalam bahasa Arab bererti doa.
iaitu memohon kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Jadi Ibnu Manzur menyatakan ayat ini menjelaskan agar semua mukmin supaya sentiasa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ketenteraman jiwa semasa hidup di dunia, dan juga merupakan amalan yang akan menjadi bekalan di akhirat. Selain itu, berdoa juga membuatkan kita mendapatkan keampunan bagi kesalahan-kesalahan kita pada masa yang lampau. Oleh itu, maksud solat ni sebenarnya adalah doa. Sebab apa dinamakan doa? Sebab daripada takbir sehinggalah memberi salam, banyak doa di dalam solat itu tersebut. Sebagai contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan saja-saja, tetapi dalam tu ada doa. Doa supaya apa? Diberi petunjuk, diberi jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat, kan? Jadi oleh sebab itu di dalam sembahyang itu sendiri banyaknya doa, maka dinamakan sebagai solat. Dan solat ni asal perkataannya adalah solat, masdarnya solatan, iaitu bermaksud hubungan, merujuk kepada solat sebagai jalan wasilah yang menghubungkan antara hamba dan Tuhannya. Jadi kita nak belajar, kita sembahyang ni bertujuan untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bila kita sembahyang tu, oleh sebab itu rajin bersembahyang. Sebab apa? Sebab nak berjumpa dengan bos sekalian alam, Tuhan sekalian alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu bila kita bersembahyang, banyak doa di dalam itu, sebab kita merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mendengar rintihan kita. Betul? Kan? Kadang-kadang kita ada masalah, orang lain tak faham masalah kita, tapi siapa yang faham? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya kita ada masalah, tapi kita tak pandai nak terangkan orang, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam sudut hati kita. Jadi merintih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu caranya ialah dengan bersolat. Dalam istilah fuqaha pula, perkataan solat bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu, dan ia bermula dengan takbir Allahu Akbar dan disudahi dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Jadi itu adalah maksud solat. Itu maksud solat daripada pandangan fuqaha, iaitu setiap perkataan, perbuatan yang tertentu menurut syarat-syarat yang tertentu, kan? Rukun solat ada berapa? Ada 13. Dalam rukun solat ada berapa pecahan? Ada 3. Rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Rukun qauli ada berapa? Siapa dapat jawab? Rukun qauli ada berapa? Tak sempat dengar ya. Qauli ni apa? Maksudnya perkataan, percakapan, kan? Apa dia? Ada 5. Apa dia? Mula-mula sekali apa? Takbir, Allahu Akbar. Kedua, Al-Fatihah. 3, tahiyat awal. Tahiyat awal di dalam tahiyat akhir. Tahiyat awal pada tasyahud akhir, kan? Yang keempat, selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelima ialah memberi salam, yang pertama. Jadi kalau orang ni dia tidak memberi fokus kepada rukun qauli, maka dia akan menyebabkan sembahyang dia tu tidak sah. Sebagai contohnya, dia baca takbir, dia baca Al-Fatihah, tetapi dia melanggar syarat-syaratnya. Sebagai contohnya, tak didengari di telinga, maka solat dia tu batal, sebab dia membaca di dalam hati, kan? Salah satu contohnya membaca Al-Fatihah tapi membaca salah makhraj, tertukar huruf, tersalah baris. Itu pun boleh menyebabkan sembahyang dia tu terbatal, sebab dia tidak meninggalkan syarat-syaratnya. Oleh sebab itu dari segi istilah fuqaha, bahawa sembahyang ini ada syarat-syarat yang tertentu.
ada rukun-rukun yang tertentu. Di dalam rukun-rukun tersebut adanya syarat-syarat. Contohnya rukun yang keempat, Al-Fatihah, ada syarat-syaratnya. Kena memberi fokus kepada syarat-syarat tersebut. Ini yang kita akan belajar nanti. Oleh sebab itu pentingnya solat ini, kita memperbaiki solat kita supaya solat kita tu sah di hadapan Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting solat bila kita belajar solat ni. Adakah sama solat kita seperti umur 8 tahun dengan umur 60 tahun sekarang ni? Rasa sama ke? Budak 8 tahun sembahyang macam mana? Adakah sama seperti umur 60? Tak sama. Umur 8 tahun sembahyang macam mana? Kadang-kadang main-main jejeling kawan-kawan kan? Takkan umur 60 pun macam tu kan? Umur 60 sepatutnya sembahyang dia tu lebih berilmu, lebih ada ilmu di dalam solat dia tu, ada khusyuk di dalam solat dia tu. Bila dia bersembahyang, dia sembahyang dengan memenuhi rukunnya, sunatnya, mengelak daripada perkara makruh, mengelak daripada perkara yang membatalkan solat, dan khusyuk di dalam solat kan? Dia tak main-main lah. Itu maksudnya. Dan bila umur 60, makin lama, makin tua, dia makin mempelajari cara solat yang betul. Cara solat yang betul maknanya daripada umur tadika, contohnya kita dah belajar bacaan-bacaan di dalam solat, cara-cara nak solat, tapi tentu kita macam hafal macam tu je. Tapi bila kita menginjak usia dewasa, kita try, bila kita dah akil balik, kita try untuk fahami pula apa di dalam bacaan kita, supaya apa, lebih tambah khusyuk. Dan dalam masa yang sama, dalam kita mengenal dan kita solat, kita kena mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu cara nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempelajari ilmu tauhid. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang bersembahyang tapi dia tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang dia tu tak sah. Imam Al-Ghazali kata. Oleh sebab itu bila kita makin meningkat umur, makin meningkat umur kan, kita kena banyak belajar. Dan bila kita banyak belajar, solat kita pun makin mantap. Tak sama lah umur 60 tahun sembahyang dengan umur 8 tahun kan? Jadi ia dinamakan solat kerana ia mengandungi doa yang merupakan unsur yang banyak di dalamnya. Hal ini kerana menggunakan nama juzuk untuk maksud keseluruhannya. Itlaqul isim al-juzu' ala kull. Itu kaedah dia lah. Dinamakan sebahagian daripada juzuk tu daripada sebahagian yang seluruhnya, atas keseluruhannya. Oleh sebab itu kalau kita tengok solat ni 70% ke 80% lah, kebanyakan di dalamnya adalah doa. Al-Fatihah doa kan, rukuk ada doa, i'tidal ada doa kan, baca tahiyat ke tasyahud ke kan, sebagainya doa, ada doa. Duduk di antara dua sujud doa. Oleh sebab itulah dinamakan solat. Jadi hikmah solat, solat ni dia mempunyai beberapa hikmah dan rahsia yang dapat dirumuskan seperti berikut. Dalam kitab ni menyatakan ada 5, ada 4. Tapi tuan-tuan dapat rasa sendirilah hikmah dia kan. Bila tuan-tuan bersembahyang, sebagai contohnya sibuk seharian kerja, datang ke masjid, solat berjemaah, tuan-tuan dapat rasakan sendiri ketenteraman tu kan. Kita dah tak fikir dunia dah kan. Kalau orang sibuk dunia, lepas maghrib dia terkecau kan. Tetapi bila dia bila datang masjid sembahyang berjemaah, dia dah tak fikir dah. Jadi dia dapat rasakan ketenteraman. Kan tadi salah satu hikmah lah di dalam solat. Tetapi dalam kitab ini mengatakan ada 4. Yang pertamanya, hikmah dan rahsia solat menyedarkan manusia akan hakikat dirinya yang sebenar sebagai hamba kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa menyedarinya setiap kali berhadapan dengan masalah hidup dan berhubungan dengan orang lain. Solat yang dilakukan akan mengingatkan semula bahawa dia adalah hamba kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama, hikmah yang pertama. Bila kita sibuk kejar jawatan, kita sibuk kejar harta dan sibuk nak kerja cuba apa, nak cari duit. Tapi bila sembahyang, bila masuk waktu solat, kita bersembahyang. Bila kita bersembahyang tu lah barulah kita sedar
bahawa kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tu hikmah bila kita ada waktu sembahyang 5 kali sehari ni. Kan dalam masa kita sibuk kerja dunia ni. Kan yang buat Grab, yang kerja sibuk kerja jawatan ada. Kan sibuk nak kerja jadi Perdana Menteri, sibuk nak kerja jadi pengurusi masjid. Contoh, kat sini taklah. Sibuk nak jadi pengurusi ketua kampung dan sebagainya. Kan dalam masa yang sama tu, bila dia sibuk kerja dunia tu, bila dia sembahyang, dia dapat menyedarkan hakikat dirinya bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia bersembahyang tapi dia tak rasa diri dia tu hamba, kena sedarilah. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, solat memantapkan keyakinan manusia bahawa tidak ada pembantu dan pengurnian nikmat sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kelihatan di dunia banyak pihak dan sebab yang pada zahirnya membantu dan memberi nikmat, tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang memastikan semua itu untuk kemudahan manusia. Setiap kali manusia lupa dan hanyut kerana terpesona dengan keduniaan dan zahir, solat akan mengingatkannya bahawa penyebab yang sebenar hanyalah Allah. Dialah pembantu, pengurnia nikmat, yang menjadi kesusahan, pemberi manfaat, yang menghidupkan dan mematikan. Itu yang kedua, hikmah yang kedua. Solat ni dapat meyakinkan kita bahawa tidak ada pembantu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kan, tiada daya upaya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersembahyang ni, kan, ada orang dia susah, bisnes dia lingkup. Kan, contoh, dia rugi bisnes. Tetapi apa plan dia lepas tu? Dia sibuk cari duit, kerja sehingga meninggalkan sembahyang. Sedangkan kalau dia mempunyai akidah yang kuat, maka dia akan ketahui bahawa sebenarnya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki kepada kita. Alah ustaz, cakap senanglah. Kan cakap senanglah ustaz. Sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ini sahaja yang memberi kesan kepada kita. Orang lain ni tak mampu memberi kesan kepada kita, sebab makhluk yang lain ini bersifat lemah. Oleh sebab itu, sekiranya seseorang itu mengatakan bahawa ubat inilah yang menyembuhkan aku, makanan inilah yang mengenyangkan aku, kerja kerajaan inilah yang menjamin kehidupan aku, maka dia akan menjadi kafir, sebab dia telah menjadi syirik. Dan sekiranya dia mengatakan bahawasanya ubat ini yang memberi sebab, ubat inilah sebab aku sembuh, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya, betul tak betul? Betul tak betul ayat? Ubat inilah yang menyembuhkanku, tapi dengan sebab Allah yang memberi kekuatan kepada ubat tersebut. Betul? Maka tuan-tuan menjadi fasik, kata ulama. Kerana apa? Kerana ubat tak boleh memberi sembuh. Yang memberi sembuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fahaman tu. Bila kita solat ni, salah satu hikmahnya, kita dapat keyakinan bahawa manusia ini tidak ada pembantu dan pengguna nikmat sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, Islam ni ada 3 hukum. Hukum akal, hukum syarak dan juga hukum adat. Kan, hukum akal ni ada 3. Hukum akal ni apa maksudnya? Menetapkan suatu perkara kepada perkara yang lain dan menafikan suatu perkara kepada perkara yang lain. Dan hukum adat pun macam tu juga. Hukum apa maksud hukum? Hukum ni adalah maksudnya keputusan. Dan keputusan hukum ni dia ada hakim dah. Hakim bagi hukum syarak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ringkaslah. Dan hukum bagi akal, keputusan bagi akal, hakimnya adalah akal kita. Dan adat, hakimnya adalah adat. Hukum, keputusan. Kan? Kalau kita mengatakan bahawa ubat inilah yang menyembuhkanku, itu hukum adat ke hukum akal?
Kalau hukum akal, dia boleh jadi kafir. Tapi kalau hukum adat, kebiasaannya memang ubat ni boleh memberi sembuh kepada kita kalau ikut hukum adat. Sebab apa? Adat ni adalah kebiasaan. Ubat ni kalau bagi ni adalah boleh menyembuhkan. Makan boleh kenyang, itu hukum adat. Tetapi ada orang makan 3 pinggan tak kenyang-kenyang. Jadi hukum adat dengan hukum akal ni berbeza. Allah SWT menggunakan kita ni akal untuk berfikir secara waras, secara sihat. Dan hukum akal ni akan melahirkan 3 ini, iaitu mesti ada, mesti tiada, dan boleh ada dan tiada. Iaitu wajib akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Kan? Dan kalau kita mengatakan bahawa yang mengenyangkan kita ni makanan yang mengenyangkan kita. Kalau kita makan, kenyang. Itu apa? Daripada hukum akal tersebut. Wajib pada akal ke, mustahil pada akal ke, harus pada akal. 3 kali makan nasi, 3 kali makan nasi, kenyang. Kita katakan, mesti kenyang. Kan? Mesti kenyang. Tapi mustahil lah tak kenyang. Itu tang mana? Wajib bagi akal ke, mustahil pada akal ke, harus pada akal? Harus pada akal. Tetapi kalau kita tengok adat, hukum adat, wajib pada adat makanan tersebut 3 kali pinggan nasi, makan kenyang. Itu hukum adat. Tetapi mustahil lah tak kenyang menurut adat. Tetapi hukum akal ni dia boleh mencari adat. Ada orang makan tak kenyang-kenyang. Ada orang minum 3 galon air, sebotol air, berbalik-balik air, tak hilang haus. Tetapi kebiasaannya minum air hilang dahaga. Tetapi hukum akal mengatakan harus tak hilang dahaga tersebut. Sebagai contohnya, orang dalam sakaratul maut, kan? Sakaratul maut, bagi minum air tak hilang haus, bagi sebaldi air contohnya tak hilang haus. Maka Allah boleh menjadikan dia. Nak kata apa? Nak katakan bahawasanya makanan tak boleh memberi kenyang kepada kita, ubat tak boleh menyembuhkan kita. Tetapi sebenarnya Allah SWT yang memberi nikmat, kurnia, rezeki semua ni. Yang memberi nikmat, yang memberi mudarat, semuanya datang daripada Allah SWT. Itu i'tikad kita, Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu bila kita bersembahyang ni, dapat meyakinkan, dapat memantapkan keyakinan manusia bahawa sebenarnya Allah SWT sahaja yang memberi nikmat, kurnia, yang memberi kemudaratan dan sebagainya. Itu keyakinan kita. Bila ada orang buat jahat kepada kita, kalau kita ada keyakinan bahawa Allah dah tetapkan semua ini, maka kita akan redha. Sebagai contohnya, keluarga kita ada yang meninggal dunia, isteri kita meninggal dunia. Kalau orang yang tak ada redha, yang tidak menerima ketentuan Allah SWT bahawa Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, maka orang tersebut akan menangis beria-ria, kan, sampai koyak baju, sampai tampar muka, sampai tak boleh terima hakikat bahawa isteri dia tu telah meninggal dunia. Kan, orang tersebut dia tidak mempunyai keimanan. Salah satu caranya macam mana? Dengan bersolat, supaya apa? Dapat mengingatkan kita sebagai hamba, dan juga dapat menyedarkan kita bahawa Allah SWT sahaja yang berkuasa di atas muka bumi ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dengan bersolat manusia dapat mengambil kesempatan menjadikannya sebagai waktu untuk bertaubat daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Ini kerana manusia memang sentiasa terdedah kepada banyak maksiat pada setiap waktu, sama ada disedari ataupun tidak. Maka solat yang dilakukan berulang-ulang dari masa ke semasa akan membersihkannya daripada maksiat dan kesalahan-kesalahan tersebut. Kan, Rasulullah SAW telah menjelaskan perkara tersebut di dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu salawatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Qala al-Hasan wa ma yubqi dhalika minad daran. Solat 5 waktu umpama sungai yang airnya banyak mengalir di hadapan pintu rumah seseorang di kalangan kamu yang akan mandi dalamnya 5 kali sehari. Kata Al-Hasan, dan apakah lagi kekotorannya yang tinggal? Riwayat Muslim. Maksud kekotoran di sini ialah kotoran maknawi, iaitu dosa-dosa. Jadi dengan bersembahyang ni, itulah peluang kita untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai contohnya, orang perempuan, dia tak ada masa nak solat. Sebab apa? Jaga anak, uruskan rumah, kan, jaga suami dan sebagainya. Kan, jaga suami lagi susah daripada jaga anak. Jadi orang rumah dia tak mempunyai masa yang banyak. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia hanya solat fardu, berpuasa dan membuat amal kebaikan dan menjaga suaminya, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Makna kata jaga solat, jaga dengan kebaikan dengan suami, berpuasa, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Senang dia orang perempuan ni taat kepada perintah suami, kan, sembahyang. Kalaupun dia tak sembahyang sunat, kan, tetapi dia memenuhi solat fardu, maka jalannya ke syurga mudah, kan? Macam tu. Sebab apa? Solat ini dia dapat membersihkan dosa-dosa kita. Bila kita berwuduk, wuduk tersebut kita berwuduk, dosa-dosa itu berguguran di antara muka-muka kita, tangan-tangan kita sehingga ke jari kita. Bila kita solat, kan, kita amin bersama dengan imam. Contohnya sembahyang jemaah, imam baca amin diikuti oleh makmum, maka terhapus dosa-dosa. Itu salah satu contohlah. Makna kata solat ini dapat menghapus dosa-dosa. Jadi kalau solat 5 waktu, seperti air yang mengalir setiap kali kat rumah kita. Bersih tak rumah kita? Bersih. Macam itulah juga dengan diri kita apabila solat 5 waktu, maka dosa-dosa akan hilang. Maksud ini dijelaskan oleh riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fadzalika mathalu salawati khams yamhullahu bihinnal khataya." Demikianlah umpamanya solat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Riwayat Muslim. Jadi cara nak hapuskan dosa, salah satu caranya ialah dengan solat. Solat fardu ke? Solat fardu pun sama menghapuskan solat, menghapuskan dosa. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, solat merupakan santapan bagi akidah keimanan kepada Allah yang berterusan dalam hati manusia. Segala pesona dunia dan bisikan syaitan sememangnya menjadikan manusia lupa kepada akidah, walaupun telah lama terterap dalam hatinya. Kealpaan yang berterusan kerana menurutkan gelora nafsu dan rakan-rakan akhirnya akan berubah menjadi ingkar. Diumpama pokok yang kehabisan air, lambat laun akan layu dan mati kering dan menjadi kayu api. Tetapi solat yang dilakukan dengan tekun oleh seseorang Muslim akan menjadi santapan iman dan tidak mampu dilemahkan atau dimusnahkan oleh segala pancaroba dunia. Ini adalah hikmah yang keempat. Solat ini adalah santapan akidah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kejar dunia, sibuk dengan hal dunia, kan, perhiasan dunia ni, maka dengan solatlah dapat memantapkan akidah keimanan kita. Tapi Ustaz, ada juga orang solat, kan, solat, tapi dia buat maksiat juga. Solat, time solat tu lupa berapa rakaat. Makna kata time solat pun syaitan untuk bisiknya kita. Sebab apa? Sebab kita tak mempunyai asas akidah keimanan yang kuat. Sebab kita tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu punca dia. Kan, bila kita mengenal Allah, maka segala gelora nafsu, segala bisikan syaitan akan terhindar, akan kita dapat hadapinya lah. Kan, bila kita solat, kita mengenal Allah, kan, maka kita akan dapat menghilangkan daripada bisikan syaitan dan pesona dunia. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan, bila kita sembahyang ni tak sah kalau kita tak mengenal Allah.
Dan mengenal Allah ni adalah wajib dan adalah perkara asas. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidak mengenal Allah, maka dia akan berdosa. Berdosa orang yang tak mengenal Allah. Makna kata berdosa tak belajar ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid yang penting. Berdosa kalau dia tak belajar. Bahkan ulama yang syadid mengatakan, kalau seseorang itu makan itu berdosa. Kalau seseorang itu membuat minum air itu berdosa. Kalau orang tu tidur itu berdosa. Sebab apa? Sebab dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Manakah tidak? Dia mengambil apa-apa rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama yang syadid lah. Dia mengatakan berdosa makan, minum, tidur tapi tak mengenal Allah. Sebab dia tak mengenal siapa yang memberi nikmat rezeki. Jadi sebab itu, salah satu caranya ialah bila kita bersembahyang, salah satu tipsnya ialah dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hikmah dan juga rahsia yang dapat dirumuskan di dalam solat ini. Jadi itu sahajalah pada malam ini. Ada beberapa pertanyaan. Ini mukadimah solat lah. Nanti kita akan belajar rukun, sunat dia, perkara makruhnya, perkara yang membatalkan solat. Ada beberapa pertanyaan. Solat dia tu just untuk sahkan solat sajalah. Tetapi nak dia khusyuk tak solat dalam solat dia tu? Kan? Sebab apa? Sebab apa solat ini dapat ada hikmah dia, iaitu dapat memantapkan asas akidah keimanan kita. Dalam hadis menyebutkan solat ni dapat mencegah kemungkaran, dapat mencegah maksiat daripada kita melakukan maksiat. Tapi solat melakukan maksiat juga. Salah satu sebabnya ialah asas keimanan kita tadi. Bila kita bersembahyang, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang kita akan lebih khusyuk. Dan bila kita bersembahyang, kita kenal Allah, maka kita akan takut untuk berbuat maksiat. Itu yang sebenarnya. Jadi kalau orang yang membuat maksiat selepas bersolat, salah satu sebabnya dia tidak takut kepada Allah. Sebab apa tak takut? Sebab tak kenal Allah. Jawab soalan. Okey. Ada apa pertanyaan ni? Tak ada ya? Semua nak tengok bola ni. Dah habis kot. Cukup sekadar ini saja. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih Rasulullah SAW.